Assalamualaikum semua. Bersama dengan cikgu lagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Tajuknya Hormat Menghormati. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan kepentingan hormat menghormati, dan yang kedua, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 contoh cara menjalinkan hubungan yang sihat. Apa itu hormat menghormati? Maksud hormat ialah menghargai dan memuliakan seseorang. Macam mana kita nak menghargai dan memuliakan seseorang? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa menjaga adab dalam percakapan dan juga perwatakan kita. Yang kedua, kita hendaklah belajar menerima perbezaan orang lain. Setiap individu yang ada di muka bumi ini sudah semestinya mempunyai perbezaan antara satu dengan yang lain, sama ada dari segi bahasa, minat, pendapat dan sebagainya. Berdasarkan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan muka surat 80, di sini diberikan contoh Elson, seorang anak yang sangat baik kerana dia mengamalkan hubungan yang sihat dengan individu di sekelilingnya, iaitu Elson ni sentiasa menghormati orang-orang di sekelilingnya, iaitu ibu bapa, penjaga, anggota keluarga, jiran dan juga rakan sebaya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan sebab atau mengapa dalam sesuatu hubungan sikap hormat menghormati itu penting. Yang pertama, dapat mengeratkan hubungan kasih sayang. Di sini kamu akan dapat wujudkan kasih sayang antara ibu bapa dengan adik-beradik, jiran dan juga rakan. Yang kedua, mengelakkan konflik atau masalah. Jika kita saling hormat menghormati, kita menerima perbezaan orang lain dari segi pendapat, minat dan sebagainya, kita dapat mengelakkan konflik ataupun masalah. Yang ketiga, mewujudkan keluarga yang harmoni, iaitu keluarga yang tenang, yang dilimpahkan dengan kasih sayang. Dan akhir sekali, memudahkan penyelesaian masalah melalui perbincangan. Jika kita mengamalkan sikap hormat menghormati ini, kita mudah untuk berbincang dengan orang lain dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mari kita lihat contoh-contoh perhubungan yang baik. Untuk membina hubungan yang sihat, berikut merupakan contoh-contoh tingkah laku yang patut kamu elakkan. Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu etika perhubungan. Cikgu rumuskan etika perhubungan ni ialah cara bagaimana kamu nak menjalinkan hubungan dengan orang lain. Berdasarkan buku teks kamu diberikan 2 contoh. Dapat kamu lihat di skrin sekarang. Yang pertama, cara kita nak menjalinkan hubungan dengan orang lain, rajinlah bertegur sapa. Bertegur dengan orang lain. Yang kedua, hulurkan bantuan. Contoh berdasarkan buku teks kamu, sila ambil tempat duduk saya. Terima kasih. Jadi menunjukkan bahawa mudahnya kamu menghulurkan bantuan apabila melihat orang lain berada dalam kesusahan. Seterusnya, cikgu berikan beberapa contoh cara untuk kamu menjalinkan hubungan yang sihat dengan ibu bapa. Antaranya, kamu naklah sentiasa rajin membantu ibu bapa di rumah. Yang kedua, mendengar nasihat dan juga menerima teguran daripada mereka. Dan yang ketiga, melayan mereka dengan lembut, sama ada dari segi percakapan maupun perbuatan.
Seterusnya, kita lihat pula cara menjalinkan hubungan yang sihat di antara ahli keluarga. Okey, di sini cikgu berikan beberapa contoh. Yang pertama, amalkan sikap suka berkongsi, iaitu berkongsi barang, contohnya mainan ataupun makanan. Di sini, jika kamu mengamalkan sikap suka berkongsi ini, kamu dapat mengelakkan konflik ataupun pergaduhan di antara ahli keluarga. Yang kedua, jika kamu melakukan kesalahan, hendaklah cepat-cepat meminta maaf. Berikutnya, mari kita lihat pula cara menjalinkan hubungan yang sihat dengan jiran. Yang pertama, tidak berbuat bising. Diberi contoh, pasang lagu contohnya terlampau kuat sehingga mengganggu jiran-jiran tetangga. Yang kedua, sentiasa bertanya khabar. Memandangkan kita hidup berjiran, kita hendaklah kenal jiran kita dan sentiasa bertanya khabar mereka. Seterusnya, mari kita lihat pula cara menjalinkan hubungan yang sihat dengan rakan. Yang pertama, tidak membuli rakan. Elakkan sikap buli-membuli ini kerana sikap ini merupakan sikap yang tidak baik dan boleh mendatangkan pergaduhan. Yang kedua, menggunakan ataupun berkomunikasi baik, iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan apabila bercakap dengan rakan. Dan akhir sekali, apabila kita melihat rakan kita berada di dalam kesusahan, kita hendaklah menghulurkan bantuan. Berdasarkan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, kamu boleh rujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, muka surat 80.